Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Pada petang ini saya akan membentangkan case study saya yang bertajuk pengurusan myocardial infarction. Ya. Untuk case study pada hari ini saya akan tentang berjalan pesakit lah. Pesakit berumur 56 tahun, seorang lelaki Melayu, datang ke wad kecemasan di Hospital Encik Besar Haji Kalsum pada hari ini dengan aduan sakit dada sebelah kiri dan keadaan sakit berpeluh dan rasa mencucuk-cucuk sampai ke belakang. Pesakit datang di kecemasan dibawa oleh keluarga, iaitu anaknya menaiki kereta dan tiba di unit kecemasan. Sakit telah diterima oleh penolong pegawai perubatan yang bertugas, iaitu Encik Iskandar. Alhamdulillah, sakit terus didaftarkan di Jabatan Kecemasan dan dibawa ke bilik pemeriksaan, ya, ataupun bilik triage, ya, untuk diambil tekanan darah. Di mana vital sign sakit, tekanan darahnya 149/86, ya, dan suhu badannya 36,9 derajat Celcius. Seterusnya pulse oximeter 94%, ya, di mana keadaan sakit yang pucat peluh tadi menyebabkan kekurangan oksigen sikit lah, ya, kadang-kadang turun sikit. Seterusnya pemeriksaan ECG, ya. Dalam bilik saringan itu kita akan buat ECG, elektrokardiogram, ya, di mana pesakit akan jalani pemeriksaan jantung, ya. Setelah pemeriksaan ECG dilakukan oleh penolong pegawai perubatan, keadaan ECG-nya, ya, terdapat Q wave, ya, Q wave, ST elevation, ya. Itu adalah tanda-tanda ada masalah jantung, ya, di mana myocardial tersumbat, ya. Keadaan pesakit seterusnya kita terus rujuk kepada pegawai perubatan yang bertugas, ya, Dr. Said, dan di situ pesakit akan direhatkan di atas katil dengan posisi semi prone, ya, dan oksigen, ya, bantuan oksigen terus diberikan kepada pesakit, ya, sebanyak 10 ml lah, ya, 10 liter untuk pesakit yang memerlukan oksigen. Pemeriksaan fizikal yang dilakukan oleh doktor daripada kepala hingga ke ujung kaki, ya, pemeriksaan kulit, mata, mulut, ya, doktor akan membuat pemeriksaan. Terusnya pemeriksaan dada, ya, oleh doktor, ya, melihat keadaan jantung ada bunyi kelainan ataupun bunyi-bunyi yang dan lain-lain. Setelah pemeriksaan fizikal dilakukan oleh doktor, mana tanda-tanda vital sign, ya, ataupun tanda-tanda gejala, ya, yang biasa dihadapi oleh pesakit, ya. Sakit MI ni biasanya dia ada sakit dada, ya, chest pain, ya, sakit dada yang mencucuk-cucuk, ya, biasanya berlarutan. Kadang pesakit mengambil ubat pun tidak hilang. Berpeluh, ya, sweating, mana pesakit akan rasa berpeluh sebab keadaan jantung yang cepat
tindak balas untuk menghasilkan oksigen tadi. Ya, mana pemeriksaan tadi penting ya untuk mana pasti. Ya. Setelah doktor melihat ECG ya yang dibuat oleh PPP tadi, boleh didiagnos sakit ini mengidap MI, myocardial infarction. Different diagnosis boleh disebut ACS ataupun acute coronary syndrome ya, ataupun angina ya. Situ perbezaan diagnosis yang boleh diberikan oleh doktor lah terhadap pesakit ya. Semasa pesakit berehat di atas katil tadi ya, doktor akan mengambil darah ya, iaitu pemeriksaan makmal ya, di mana biasanya doktor akan mengambil FBC, full blood count ya, dan yang start ABG lah ya, ABG untuk menentukan keadaan oksigen dalam darah ya. Dan untuk FBC tadi doktor akan tengok sama ada jangkitan kuman ya, ataupun sakit lain lah, contohnya pneumonia ya. Seterusnya rawatan yang doktor berikan semasa di kecemasan, iaitu memberi tablet aspirin 300 mg stat ya. Itu rawatan untuk jika berlaku penyumbatan atau darah pekat, mana aspirin akan mencairkan darah ya, untuk peredaran darah yang lebih sempurna lah. Dan memberi sublingual GTN ya, di bawah lidah. Seterusnya doktor mengarahkan untuk masang IV drip ya, untuk pesakit yang nomor saline ya. Ini adalah untuk sakit lebih selesa, tidak perlu makan atau minum, mana air tadi akan dapat mengawal keseimbangan cecair dalam badan. Pesakit MI biasanya ya disebabkan oleh punca-punca penyakit ini adalah faktor pemakanan ya, mana banyak kolesterol ataupun makanan yang berminyak, berlemak-lemak di dalam badan berkumpul. Contohnya orang Melayu kita suka makan pisang goreng ya, pisang goreng, kari pak, roti canai ya, di mana makanan tadi menyumbang banyak ya kalori, kolesterol dalam badan. Jadi bila makan tahun, kolesterol tadi akan berkumpul di bahagian jantung ya, dan di bahagian saluran darah. Makanan lagi satu, puncanya pesakit tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat ya, kurang bersenam, kurang beraktiviti, dan pesakit keadaan obesity ya, gemuk ya, sakit cenderung ya untuk bekerja ringan sahaja ya. Maksudnya sakit tidak bersenam 3 kali seminggu ya. Penting ya untuk kita bersenam supaya dapat mengeluarkan peluh ya, dan untuk kesihatan badan kita ya. Dan daripada itu juga puncanya disebabkan oleh stres ya. Stres pun boleh menyebabkan ya, di mana tekanan di tempat kerja, beban kerja yang banyak juga boleh menyumbang ya keadaan sakit tadi jika berlarutan lah. Terusnya doktor akan mengusulkan kepada pesakit untuk membuat pembedahan ya, lintasan jantung jika diizinkan dan pesakit setuju, maka pembedahan tadi boleh dilakukan di IJN ya, Institut Jantung Negara.
sebenarnya pesakit dinasihatkan supaya mengambil diet makanan yang seimbang dan kurang kolesterol, ya, kurang minyak, ya, makan seperti bubur, ya, makanan yang tidak meningkatkan kolesterol dalam badan, ya. Begitu juga doktor menasihatkan supaya pesakit tadi tidak merokok, ya, kerana merokok boleh menyebabkan lebih banyak penyakit yang akan disebabkan oleh nikotin, ya, dalam rokok, disebabkan oleh bahan-bahan kimia, ya, yang ada dalam rokok. Jadi pesakit dikatakan supaya mendaftar di klinik berhenti merokok, ya, di Jabatan Fikir Luar. Dan untuk seluruhnya pesakit, ya, di observation di ward medical, ya. Jika ada perubahan dan penurunan kolesterol badan, InsyaAllah presiden akan buat kemudahan lah, ya. Penyakit MI ini bahaya, ya, jika tidak dirawat dengan segera akan menyebabkan kematian, ya. Biasanya penyakit ni biasanya kalau lambat, ya, diberi rawatan, kurang oksigen, mana otot-otot, ya, jantung akan mati, ya, akan jadi nekrosis, di mana jantung tidak dapat diselamatkan kerana tersumbat, ya, darah tidak boleh diproses seperti biasa, ya. Untuk rawatan sebenarnya doktor akan monitor tekanan darah, SpO2, ya, setiap 10 minit ataupun setengah jam untuk pesakit, ya, semasa di bilik kemasan, ya, di zon merah. Biasanya kita akan letakkan pesakit di zon merah, ya, di mana tempat itu komplit lah dengan oksigen, ya, dengan katil yang selesa, sehingga keadaan pesakit stabil, baru kita akan pindahkan di ward medical, ya. Itu saja untuk pandangan saya pada petang ini. Sekian, terima kasih.